Ahlan wa sahlan. Ustaz Salahuddin, Masya Allah. InsyaAllah pukul 9.05 kita akan mulakan. Suara okey ke? Suara okey ke? Okey. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkar wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadatu wal istifadah wal hathrata muslim bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dalala ila khair wa du'a al huda ibtiwa' qurbih wa thawabih mardatih ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada malam ini, malam Selasa, setiap malam Selasa dan malam Rabu insya-Allah Al-Fagir akan sambunglah bacaan kitab kita dalam kitab Min Adabil Islam. InsyaAllah kita akan habiskanlah kitab ini kalau boleh sebelum nisfu Sya'ban kita nak habiskan supaya kita boleh bersedia dan juga boleh mungkin buat beberapa kelas berkenaan dengan persiapan menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka Alhamdulillah dah mungkin 10 hari lebih dah tak ada kelas, dah tak ada buat live ni. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan sambung kembali menyebutkan beberapa adab Al-Islam yang mana ramai di kalangan orang-orang Islam melupakannya dan meninggalkannya, walaupun sebenarnya adab-adab tersebut adalah perkara-perkara yang badahiyah ataupun perkara-perkara yang biasanya orang tahu. Biasanya orang tahu adab begini tetapi jarang orang yang mengamalkannya. Maka kita belajar ini adalah untuk kita niatkan, kita mengamalkannya dan kita ikut ajaran Rasulullah SAW dan ajaran para salafus salih dan ulama yang ulama al-akhirah insya-Allah. Naam, berkata Imam Ibnu Mubarak radhiyallahu taala anhu, kata Imam Ibnu Mubarak, nahnu ila qalilin min al-adab ahwaj minna ila katsirin min al-ilm. Kami ini ataupun kita ini lebih berhajat, lebih perlu kepada adab lebih banyak daripada kita memerlukan kepada ilmu. Seperti mana yang kita telah bincangkan pada kelas yang dulu, bahawasanya
para imam mengatakan, para ulama mengatakan, jadikanlah ilmu kamu itu sebagai garam dan jadikanlah adab kamu itu sebagai tepung. Jadi kalau adab kamu itu sebagai tepung, supaya apa? Supaya sentiasa adab kita mengatasi ilmu kita. Maka kita sertakan ilmu kita berserta dengan adab, maka barulah ilmu kita itu cantik, barulah ilmu kita itu jelas difahami oleh orang lain. Kerana ilmu tanpa adab itu ibarat amalan tanpa ataupun ilmu tanpa amalan. Naam. Kata juga Imam Ibnu Mubarak, man tahawana bil adab uqiba bi hurmani sunan. Barang siapa yang memandang remeh ataupun tidak mementingkan tentang adab, maka suatu hari dia akan diberi uqubah, diberi balasan sampai dia akan memandang remeh kepada sunnah Nabi SAW. Siapa yang memandang rendah kepada adab, dikata itu adab je, bukannya wajib, itu bukannya sunat, itu hanyalah adab dalam Islam, maka dia tinggalkan adab tersebut. Maka kata Imam Ibnu Mubarak, siapa yang memandang remeh ataupun tidak mementingkan adab, maka suatu hari dia akan sampai ke tahap mana dia akan memandang rendah kepada sunat, memandang rendah kepada sunat-sunat Nabi SAW ataupun sunnah Nabi SAW. Dan siapa yang memandang rendah kepada sunat ataupun sunnah, maka dia akan diberi uqubah, diberi balasan, sehingga dia sampai untuk memandang perkara yang wajib itu biasa sahaja. Tak, dia satu step ke satu step yang lain. Bila dia dah memandang rendah kepada adab, maka akan sampai satu masa dia akan memandang rendah kepada sunat. Dan bila dia dah memandang rendah kepada sunat, akan sampai satu masa dia akan memandang rendah kepada fardu-fardu ataupun perkara-perkara yang wajib. Maka dia kata mula-mula itu sunat sahaja, tak perlu kita buat. Benda sunat kenapa kita nak penting-pentingkan? Maka kata Imam Ibnu Mubarak, akan sampai satu masa dia akan diberi uqubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sikapnya memandang rendah kepada sunat tadi, sampai kepada dia meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Dan siapa yang memandang rendah kepada perkara-perkara yang wajib akan diberi uqubah, diharamkan baginya al-ma'rifah, diharamkan baginya untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bermaksud dia tidak mampu untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan dia memandang remeh kepada perkara-perkara yang wajib. Dan begitulah siapa yang memandang perkara-perkara yang wajib itu perkara yang biasa, maka itu ada masalah dalam hati dia. Begitu juga siapa yang menganggap perkara yang wajib itu tidak wajib, itu boleh mengeluarkan dia daripada daerah Islam, boleh mengeluarkan dia daripada Islam, maka itu bahaya sangat. Maka itu datang daripada mana? Datang daripada rentetan daripada dia memandang rendah kepada adab. Maka bila dia memandang rendah kepada adab, maka akan sampai satu masa dia akan memandang rendah kepada sunat. Dah sampai kepada sunat, maka dia akan memandang rendah pula kepada wajib, perkara yang wajib. Dan bila dah sampai kepada perkara yang wajib, maka dia tidak dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah kata juga Imam Abdul Rahman bin Qasim. Imam Abdul Rahman bin Qasim ini adalah seorang daripada khadim ataupun pelajar daripada Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu, imam mazhab Malikiyah, yang mana kata Imam Abdul Rahman bin Qasim, aku telah berkhidmat dengan Imam Malik selama 10 tahun. Khadamtu Imam Malik radhiyallahu anhu 20 ataupun 20 sanah, 20 tahun. Kata Imam Abdul Rahman bin Qasim, aku telah duduk berkhidmat, belajar dengan Imam Malik selama 20 tahun. Dan 2 tahun daripadanya aku belajar ilmu, dan 18 tahun daripadanya aku belajar apa? Aku belajar adab. Dia duduk dengan Imam Malik 20 tahun, 2 tahun belajar ilmu yang maknanya ilmu-ilmu yang tak berkait dengan adab. 18 tahun dia belajar adab dengan Imam Malik. Kata Imam Abdul Rahman bin Qasim, faya laitani ja'altul muddah kullaha adaban. Alangkah bagusnya kalau aku jadikan 20 tahun semuanya itu adalah berkenaan dengan adab. Menunjukkan berapa pentingnya, berapa mahalnya orang-orang yang mempunyai adab dalam kehidupannya. Orang-orang yang mengamalkan adab dalam kehidupannya itu mempunyai nilai yang sangat tinggi di sisi Allah dan juga di sisi manusia. Di sisi Allah itu dia mempunyai nilai yang sangat tinggi. Begitu juga dia akan sentiasa disayangi, sentiasa dihormati, dan sentiasa dikasihi oleh orang-orang di sekelilingnya. Kerana orang yang ada adab ini susah nak benci dia. Betul tak? Orang yang ada adab ni kalau penuh dengan adab, selalu senyum, ramah dalam bercakap, tak selalu marah, lambat marah, ataupun adab-adab yang lain kita sebutkan dalam adab ziarah sebelum ini. Kalau siapa yang penuh dengan adab kehidupannya, maka orang-orang lain susah untuk membencinya, susah untuk tidak suka kepada dia. Pasti orang di sekelilingnya akan suka kepada dia. Hatta orang kafir pun akan suka kepada orang-orang Islam yang beradab. Walaupun mereka tidak menganut agama Islam, tetapi mereka akan rasa tenang, akan rasa senang dengan agama Islam ini. Maka itulah
perlulah kita mengaplikasikan adab-adab ini dalam kehidupan kita supaya kita dapat mengharumkan nama Islam ataupun kita dapat menyebarkan Islam dengan perbuatan kita. Kerana orang-orang tidak akan melihat kepada kitab-kitab Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka akan melihat kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang muslim itu sendiri, mereka adalah tempat yang dilihat oleh orang-orang non-muslim. Alhamdulillah. Maka insya-Allah kita akan sambung pada hari ini, menyambung sini kita dah sampai kepada adab yang ke-10. Masih lagi dalam adab berziarah. Adab berziarah ke rumah orang. Kata musannif rahimallahu taala, wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumi sa'ir salihin radhiyallahu ankum ila an qala. Adab yang ke-10, la tunazi' mudifak aw akhaka fil makan alladhi yujlisuka fihi min manzilih bal la tajlis illa haythu yujlisak. Maknanya kata musannif rahimahullah ta'ala, apabila kita datang ke rumah orang, maka kita akan diberikan tempat duduk oleh tuan rumah. Tuan rumah kata duduk di sini. Maka janganlah kita berdebat ataupun berkelahi dengan tuan rumah nak duduk di tempat yang lain. Kerana itu adab yang sangat maknanya semua orang tahu. Kalau tuan rumah dah suruh duduk kat tempat ini, maka jangan kita cari tempat yang lain. Kerana tuan rumah lebih tahu tentang apa yang berada di dalam rumahnya. Maka dia ada perkara-perkara yang dia tidak ingin kita tahu tentang perkara dalam rumahnya. Maka bila tuan rumah dah memberi kita tempat duduk, dah sediakan kita tempat duduk, jangan kita pergi duduk tempat yang lain ataupun kita minta tempat yang lain. Jangan, itu kurang adab namanya. Maka kita duduk di tempat yang disediakan oleh tuan rumah, dan juga jangan kita duduk di tempat tuan rumah. Biasa kan dalam rumah-rumah saudara kita biasa ada tempat khas untuk tuan rumah. Jangan kita sebagai tetamu, mentang-mentang tuan rumah kata buat macam rumah sendiri, kita pun pergi buat macam rumah sendiri, betul. Itu kurang adab. Kurang adab apabila kita tidak mengamalkan dengan kita duduk di tempat yang disediakan oleh tuan rumah. Maka itu adab yang penting. Jangan kita cari tempat yang lain jika dah disediakan tempat oleh tuan rumah. Taib. Jika tuan rumah tak sediakan tempat, tak bagi tahu dekat mana kita duduk, maka adabnya adalah kita tanya tuan rumah, di mana saya nak duduk ni? Dekat mana saya nak duduk ni? Supaya kita tahu bahawasanya tempat yang disuruh untuk kita duduk itu adalah tempat yang dia paling suka untuk kita duduk di situ. Sebab apa? Sebab bila kita masuk ke dalam rumah orang, kadang-kadang ada satu view ataupun satu pandangan yang mana boleh menampakkan kepada aurat dalam rumah tersebut. Aurat ni bukan sekadar aurat di badan saja, kadang-kadang aurat pada pakaian, kadang-kadang ada pakaian-pakaian ataupun ruang-ruang rumah yang tidak mahu tuan rumah kita melihatnya. Tuan rumah tak nak kita tengok kepada tempat tersebut, maka dia akan tempatkan kita di tempat yang sesuai. Maka jangan kita berdebat dengan dia ataupun berkelahi dengan dia. Saya tak nak duduk kat sini, saya nak duduk kat lain. Jangan kita buat begitu, kerana itu kurang adab dalam Islam. Taib. Kata lagi musannif, fa'alaika bimtithali ma ya'muruka bihi mudhifuk wa qabal ma yukrimuka bihi aidan. Maka janganlah kamu berdebat, dan hendaklah kamu mengikut apa yang disuruh oleh tuan rumah. Kalau disuruh duduk dekat sini, duduk dekat sini. Dan juga terimalah segala perkara yang diberi kepada kamu. Biasanya kalau kita duduk dalam rumah tetamu kita mungkin akan bagi kita bantal ataupun bagi kita air. Terimalah apa yang dibagi, jangan kita tolak. Begitulah kisah sahabi Al-Jalil Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini sebelum dia masuk Islam, dia ini seorang pembesar daripada orang-orang Quraisy ketika itu. Maka dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dia belum masuk Islam lagi. Tetapi Nabi memuliakan dia. Bahkan dikatakan Nabi bangun ketika dia hadir. Ketika dia hadir ke dalam majlis, Nabi bangun untuk memuliakannya dan menghormatinya. Maka Nabi juga telah menyediakan satu tempat khas untuk beliau. Sahabi namanya Adi bin Hatim. Bahkan Nabi memberi bantal wisadah. Wisadah ni dalam bahasa Arab bukan bantal yang tidur tu. Bantal yang biasanya orang letak tangan tu kan, yang orang menyandar di tepi sebelah kanan ataupun sebelah kiri, itu dipanggil wisadah dalam bahasa Arab. Maka Nabi berikan kepadanya, bahkan Nabi hamparkan kain ridak beliau baginda sallallahu alaihi wasallam di tempat yang khas untuk diduduki oleh Sayyidina Adi bin Hatim sebelum dia masuk Islam lagi ni. Sebelum dia masuk Islam, Nabi dah muliakan dia sampai dia tertarik dengan Islam dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Adi bin Hatim, kamu ya Rasulullah duduk di situ, kamu duduk di atas kain tersebut. Kata Nabi SAW, bal anta fajlis alaiha, bahkan kamu duduklah di atas itu. Maka kalau tuan rumah dah suruh kita duduk, maka jangan kita berkelahi lagi, jangan kita berdebat lagi. Kita ambil tempat tersebut, kita duduk dan kita hormati pendirian ataupun keputusan yang dibuat oleh tuan rumah. Maka itulah adab Nabi SAW. Bila datang orang-orang kenamaan, bila datang orang-orang yang ada manzilah ataupun ada Allahumma salli ala Muhammad, ada pangkat ataupun ada jawatan di sisi manusia, maka kita kena muliakannya. Anzilin nas manazilahum, kata Nabi SAW, kamu hendaklah meletakkan seseorang itu di tempatnya.
Bermaksud kalau datang kepada kita contohnya lah YB ke, Perdana Menteri ke, ataupun ketua kampung ke, hendaklah kita mengangkat kedudukan dia, jangan kita biarkan dia bersama dengan orang biasa. Walaupun dia itu bukan orang-orang yang alim, bukan orang-orang yang soleh, walaupun dia begitu sekali, hendaklah kita memuliakan mereka kerana mereka itu ada manzilah, ada jawatan di sisi manusia, hendaklah kita muliakannya dengan menempatkannya di tempat yang sesuai. Jangan pula kalau datang rumah kita orang-orang yang ada jawatan, contohnya YB ke, yang berhormat ke, ataupun menteri besar ke, ataupun Perdana Menteri ke, yang kita biarkan di tempat yang biasa macam orang awam. Kita kena khususkannya dengan tempat yang sesuai dengan dia. Jangan sampai kita menghina dia. Jangan sampai kita menghina dia. Walaupun dia itu adalah di kalangan orang-orang yang tidak soleh, tapi hendaklah kita memuliakannya. Dan itu sebenarnya menjadi satu jalan daripada dakwah kita kepadanya. Dengan dia melihat kita, dengan cara kita melayannya, itu dapat menarik hati dia untuk terus berjalan dalam jalan Islam yang benar. Naam. Maka begitulah. Nabi juga dulu bila datang pembesar-pembesar Quraisy, Nabi akan tempatkannya di tempat yang sesuai. Nabi tak akan hinakan mereka walaupun mereka itu belum masuk Islam lagi, tapi dengan adab Nabi tadi boleh menarik mereka ke dalam Islam. Alhamdulillah. Baik. Begitulah kisah Sayyidina Ali bin Hatim. Maka adab yang ke-10 tadi, kata musannif, janganlah kita berdebat ataupun berkelahi dengan tuan rumah apabila dia dah tetapkan kepada kita tempat di dalam rumah dia. Kita duduk di tempat yang dia sediakan, dan jangan kita minta tempat yang lain kerana dia lebih tahu tentang keadaan dalam rumahnya. Itulah adab-adab yang perlu kita ikut ketika kita berziarah kepada saudara kita. Adab yang ke-11, kata musannif rahimahullah ta'ala, idza dakhalta baita akhik aw sadiqik wa aq'adaka fihi aw anamaka fihi فلا تتفقده ببصرك تفقد الفاحش الممحص بل غض بصرك في أثناء قعودك أو منامك فيه قاصرا نظرك على ما تحتاج إليه فحسب. Kata musannif, setelah kita duduk di tempat yang disediakan oleh tuan rumah, maka jangan kita liarkan mata kita untuk memandang perkara-perkara dalam rumah tersebut. Kita hendaklah menundukkan pandangan apabila berada di dalam rumah tuan rumah. Jangan kita liarkan mata kita tengok tempat-tempat, tengok belakang, tengok dekat situ. Jangan kita cari perkara-perkara yang dia sendiri mungkin tak suka untuk kita lihat. Kata musannif lagi, dan jangan bila kita dah disediakan, contohnya kita dah disediakan tempat tidur untuk kita tidur, dia dah sediakan bilik untuk kita tidur dalam bilik tersebut, kamar tersebut, maka dia tinggalkan kita dalam bilik tersebut. Sekarang hanya kita seorang diri dalam bilik tersebut yang telah disediakan oleh tuan rumah. Kata musannif, jangan kita pandai-pandai pergi buka laci, pergi buka sapu surat, pergi buka almari, pergi buka apa-apa yang tak patut kita buka, kecuali dengan izin tuan rumah. Kalau tuan rumah kata, kamu boleh buka ini, boleh buka ini, boleh buka ini, itu tak ada masalah. Tapi kalau tuan rumah tak bagi apa-apa izin, janganlah kita pandai-pandai pergi buka laci ataupun pergi buka sapu-sapu surat yang ada dalam bilik tersebut, ataupun kita pergi kalau orang Terengganu panggil dia camek-camek barang. Camek-camek ni maknanya dia pegang-pegang barang, pegang-pegang perabot-perabot dalam rumah tersebut, dia cek semua yang dalam rumah tersebut. Maka itu bukan adab yang baik. Bahkan sebenarnya itu keluar daripada amanah seorang Muslim. Apabila kita diberi amanah oleh tuan rumah untuk kita duduk dalam bilik tersebut, maka hendaklah kita menjaga amanah. Jangan kita buka perkara-perkara yang tidak baik, dan kita buka perkara-perkara yang ada privasi pada tuan rumah. Walaupun orang tidak tahu, tetapi Allah tahu. Allah tahu, dan itu sebenarnya boleh sebenarnya kurang amanah bagi seorang orang Muslim apabila dia banyak membuka perkara-perkara privasi tuan rumah tersebut. Kata Nabi SAW, ayatul munafik thalath, idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. 3 tanda orang munafik itu, apabila dia bercakap, dia bernipu, berbohong, apabila dia berjanji, dia tidak menepati janji, dan apabila dia diberi amanah, maka dia khianati amanah tersebut. Maka yang ketiga tadi, apabila dia diberi amanah, iaitu apabila dia diberi bilik kamar untuk dia tinggal dalam kamar tersebut, maka dia telah memecahkan amanah tersebut dengan dia membuka perkara-perkara yang tidak patut untuk dia buka. Maka kita takut kita termasuk daripada golongan-golongan orang yang bersifat dengan sifat munafik. Walaupun kita orang yang tadi, jika berkata dia berbohong, jika dia berjanji dia tak menepati janji, ataupun jika dia diberi amanah dia memecah amanah, itu hanyalah alamat ataupun tanda-tanda bagi orang munafik. Bukan dia termasuk daripada orang munafik. Dia belum masuk daripada orang munafik. Dia masih lagi Muslim, masih lagi mukmin, cuma dia hanya bersifat dengan sifat-sifat orang munafik. Wal-iyazubillah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah adab yang ke-11. Jangan kita Jangan kita pandai-pandai pergi buka laci orang, ataupun pergi buka almari orang, ataupun pergi buka sapu surat yang ada dalam bilik orang. Kita kena pandai jaga pandangan kita dan jaga tingkah laku kita apabila kita berada di dalam rumah tuan rumah.
Maka dengan perkara tersebut, itulah yang akan menambahkan perasaan kasih sayang di antara tuan rumah dan tetamu. Tapi kalau tuan rumah tahu bahawasanya kita ada buat sesuatu perkara yang dia tidak suka, maka itu akan menambahkan kebencian daripada tuan rumah kepada tetamu tersebut. Sedangkan kita ziarah kepada tetamu tersebut untuk menambahkan kasih sayang. Kita ziarah kawan kita untuk menambahkan keharmonian, kedamaian. Tetapi dengan perangai kita yang buruk, dengan tindakan kita yang salah tadi, boleh menjadikan itu permusuhan pula. Permusuhan di antara tuan rumah dan tetamu. Itu adab yang ke-11. Dan adab yang ke-12, wa yanbaghi an tatakhayyar al-waqta al-mula'im liz-ziyarah wa an tajlis al-muddah al-munasabah allati tatalaqa maqamik inda al-mazur wa ma'al hal allati huwa 'alayha fala tatul wa la tathqul ولا تأتي في وقت غير ملائم لزيارته كوقت الطعام أو النوم أو الراحة أو السكون. Kata musannif rahimahullah ta'ala pada adab yang ke-12, apabila kita nak pergi ziarah pada saudara kita, hendaklah kita memilih waktu yang paling sesuai. Waktu yang paling sesuai, waktu yang mana kalau kita diziarahi oleh orang, kita senang ataupun tak susah untuk menerima tetamu. Sebab ada waktu-waktu yang mana kita tak suka untuk terima tetamu pada waktu tersebut. Maka kita hendaklah memilih waktu yang paling sesuai untuk kita ziarah kepada saudara kita. Sekarang dah zaman moden, boleh pakai phone, boleh tanya dulu waktu mana saya nak datang. Mesej dulu dia, WhatsApp dulu dia, tanya, wahai akhi, wahai kawanku, waktu mana yang aku boleh datang, pukul 10 ke, pukul 11 ke? Kalau dulu tak ada phone, tak ada WhatsApp, tak ada WhatsApp kan, maka dia kena pilih waktu yang sesuai. Tapi zaman sekarang ni boleh kita khabarkan dahulu ataupun kita tanya dahulu waktu mana yang sesuai, barulah kita datang di waktu yang dia suka untuk terima tetamu ketika waktu tersebut. Jangan kita datang secara mengejut. Kita dah bincang sebelum ni, jangan datang secara mengejut. Boleh jadi ketika waktu itu dia tidak sedia untuk menerima tetamu. Baik. Dia kata di sini, hendaklah kamu memilih waktu yang sesuai untuk ziarah. Dan kamu duduk dalam rumah tersebut, kamu berziarah itu pada kadar waktu yang sesuai juga. Jangan terlalu lama dan jangan terlalu singkat. Maknanya kena pandai, kena bijak dalam memilih waktu dan merancang kita punya ziarah. Kalaulah orang yang kita ziarah tadi memang orang yang biasa dengan kita, ataupun orang yang memang suka kalau kita datang ke rumah dia, maka bolehlah kita panjangkan sedikit. Kalau kita berziarah di tempat yang mananya contohnya kita baru kenal dengan dia, ataupun kita jarang berjumpa dengan dia, kita tak terlalu rapat dengan dia, maka kita kena pendekkan kita punya waktu ziarah. Supaya apa? Supaya dia tidaklah sampai kepada tahap tidak selesa dengan kita. Maka kena pandai kita pilih waktu dan pandai ringkaskan ataupun pilih kadar mana kita nak duduk dalam rumah tetamu, rumah tuan rumah tersebut. Kalau orang tu memang dia suka kita hadir dalam rumah dia, ada orang ni tuan rumah ni dia lebih suka kalau kita tidur di rumah dia. Maka kalau boleh kita tidur di rumah dia. Tapi ada tetamu yang dia tak suka kita hadir dalam rumah dia. Mungkin dia tak biasa lagi, ataupun mungkin dia belum selesa, maka kita pilih waktu yang sesuai, 10 minit, 15 minit. Kata Nabi SAW, zur ghibban tazdad hubban. Maknanya kata Nabi SAW, kalau kamu nak ziarah, jangan ziarah tiap-tiap hari. Jangan ziarah tiap-tiap hari, tapi ziarah jarang-jarang sekali. Contohnya sebulan sekali ziarah, ataupun 2 minggu sekali. Barulah bertambah kita punya kasih sayang dengan orang yang kita ziarah tadi. Maka tadi kata musannif, wa anta tajlisal muddatul munasabah allati tatalaqa maqamik indal mazur. Maknanya depends, tergantung dengan keadaan orang yang berziarah dan tergantung kepada keadaan tuan rumah. Kadang-kadang tuan rumah ini baik dengan kita dan disuka kita hadir ke dalam rumah dia, maka kita boleh panjangkan sedikit kita punya duduk dalam rumahnya. Tapi kalau tuan rumah tu tak berapa kenal dengan kita, tak berapa selesa dengan kita, maka kita pendekkan waktu ziarahnya. Dan ziarah ini mempunyai banyak fadilat. Yang disebut oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, man ada maridan aw zara akhan fillah nadahu munadin bi antibta wa taba mamsyak wa tabawwa'ta minal jannati nuzulan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang pergi ziarah orang sakit. Yang pertama ziarah orang sakit, yang kedua ziarah saudaranya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan dipanggil oleh para malaikat. Dia akan diseru oleh para malaikat ketika dia berziarah tadi, bi antibta, bermaksud apa? Perjalanan kamu hari ini perjalanan yang sangat baik. Wa taba mamsyak, dan kamu akan diberikan pahala yang sangat banyak. Wa tabawwa'ta minal jannati nuzulan, dan kamu akan disediakan dengan ziarah kamu itu, dengan ziarah kamu tadi, kamu akan disediakan tempat yang khas dalam syurga. Itu siapa yang ziarah orang sakit dan juga ziarah saudara kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka yang ziarah kerana Allah Subhanahu Wa Taala ini disebut dalam hadis yang lain, siapa yang ziarah saudaranya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan hadir bersamanya orang yang ziarah tadi 70,000 malaikat akan hadir bersamanya dan bawa
70,000 kebaikan. Setiap malaikat bawa satu kebaikan dan masuk ke dalam rumah tersebut. Dan 70,000 malaikat tadi akan bawa keluar 70,000 kejahatan jika ada dalam rumah tersebut. Maka itulah fadilah antara kelebihan-kelebihan kita berziarah kepada orang-orang Muslim. Tapi zaman-zaman sekarang ni mungkin ada setengah orang tidak selesa kalau kita ziarah dia. Maka perlulah kita minta izin dahulu dan kita mematuhi segala peraturan-peraturan ataupun SOP-SOP yang ditetapkan oleh kerajaan kita, insya-Allah. Maka dengan ziarah tersebut kita dapat apa? Dengan niat kita mengangkat segala bala yang ada dalam negara kita, insya-Allah. Baik, itu adab yang ke-12. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Adhkar, babun fi masail tatafarra' al-salam. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, yustahabbu lil muslim istihbaban mutaakkidan ziyaratu salihin wal ikhwan wal jiran wal asdiqa wal aqarib wa ikramuhum wa birruhum wa silatuhum. Kata Imam Nawawi, disunatkan bagi seorang muslim itu untuk dia ziarah kepada orang-orang yang soleh. Sunat bagi dia untuk ziarah orang-orang yang soleh. Jika hadis tadi mengatakan siapa yang ziarah saudaranya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, saudara yang biasa sahaja, maknanya kalau dia soleh ke tak soleh kita ziarah dia, dah dapat kelebihan, apatah lagi ziarah orang yang soleh. Tak, bila kita ziarah orang yang soleh, banyak fadilat-fadilat dan banyak faedah-faedah yang kita dapat dengan ziarah kepada orang-orang yang soleh. Paling-paling kurang kita dapat tengok daripada adab orang soleh tersebut. Kata Imam Nawawi, hendaklah ataupun sunat ke atas seorang muslim itu untuk dia memperbanyakkan ziarah kepada orang-orang soleh dan ziarah kepada saudara-saudaranya dan ziarah kepada jiran dan ziarah kepada kerabat-kerabat ataupun kaum kerabatnya, dan wa ikramuhum dan memuliakan mereka, wa birruhum dan mentaati mereka, wasilatuhum dan menyambung silaturahim bersama mereka. Orang yang menyambung silaturahim ni Nabi kata akan panjang umur dia. Siapa yang banyak menyambung silaturahim akan dimurahkan rezeki dan akan dipanjangkan umurnya. Sebab tu kalau kita tengok orang yang selalu ziarah ni, dia akan panjang umur dan rezeki dia murah, alhamdulillah. Maka itu satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan memang mujarrab. Siapa yang banyak berziarah dan banyak menyambung silaturahim akan dipanjangkan umurnya dan akan dimurahkan rezekinya. Baik. Apa lagi? Adab yang ke-13. Adab yang ke-13 kata musannif rahimahullah taala, lagi 5 minit lagi. Idza tahaddatsa inda man tazuruhu fala tatahaddath illa bima yunasib al-maqam al-ijaz. وإذا كنت صغير القوم في المجلس فلا تتكلم إلا إجابة عن السؤال يوجه إليك من أحد الجالسين أو إلا إذا علمت أن حديثك وكلامك سيقع منهم في موقعه. طيب. Kata musannif rahimahullah taala, adab yang ketiga, jika kamu duduk bersama dengan tuan rumah bila kita dah pergi ziarah ke rumah orang, janganlah kamu bercakap melainkan percakapan-percakapan yang sesuai dalam majlis tersebut. Bermaksud, kalau kita ziarah kepada seseorang, jangan kita banyakkan bercakap dan juga jangan kita tanya perkara-perkara yang tak sesuai. Contohnya, bila masuk dalam rumah orang, dia tengok rumah dia besar, dia pun tanya berapa harga rumah ni. Ataupun contohnya dia tengok kat mana beli perabot ni. Ada soalan-soalan yang sebenarnya tuan rumah tak selesa dengan soalan tersebut. Maka kita kenalah hindari soalan-soalan yang boleh membuatkan keadaan kita dengan tuan rumah itu tidak baik. Maka kita tanya soalan-soalan yang memberi faedah sahaja, ataupun bercakap perkara-perkara yang berfaedah sahaja. Jangan tanya perkara yang tak disukai oleh tuan rumah. Contohnya tuan rumah tu ada masalah keluarga, kita pergi tanya pula dalam masalah keluarga dia. Nak korek lagi dalam tentang masalah keluarga dia. Maka itu satu kekurangan adab bagi seseorang yang banyak bertanya tentang perkara-perkara yang tidak memberi faedah kepadanya. Dan kata di sini, wa idza kunta saghiral qaum, jika kamu yang ada itu adalah orang yang paling muda, contohnya datang ramai ziarah 10 orang contohnya, kita ni yang paling muda sekali, yang paling kecil sekali umurnya, maka janganlah kita memulakan percakapan. Kita biarlah orang-orang tua dahulu yang memulakan percakapan dan jangan kita menyampuk, menyampuk percakapan mereka, kata-kata mereka. Bahkan kata musannif di sini, jangan kamu bercakap melainkan apabila kamu ditanya. Kalau kamu ditanya oleh mereka tentang apa-apa perkara yang mereka nak tahu, barulah kamu jawab. Jangan kamu mula-mula memulakan percakapan, kerana itu kurang adab. Apabila kita duduk bersama dengan orang-orang yang dewasa, orang-orang yang lebih berumur daripada kita, maka biarlah mereka yang memulakan percakapan, jangan kita pula yang memulakan percakapan. Itu kurang adab namanya. Baik. Au illa idza alimta anna hadithaka wa kalamaka sayaqa minhum fi mawqi'ihi wa yasurruhum wa yurdihim
ولا تصحب في الحديث ولا تغفل من عن آداب المقام في هيئة الجلوس وأسلوب كلامك وخطابك. Begitu juga hendaklah kita menjaga adab-adab dalam berkata-kata, jangan menggunakan perkara-perkara yang kesat, jangan menggunakan perkara-perkara yang tidak baik, dan jangan memanggil seseorang itu dengan nama yang tidak dia suka, dan jaga kita punya adab ketika kita duduk. Ketika kita duduk dalam rumah orang, jaga kita punya adab duduk dalam majlis tersebut. Baik, adab yang ke-14, idza dakhalta ila majlis fabda' bis salam ala man fihi jami'an. Jika kita masuk ke dalam satu majlis, contohnya kita datang lewat, orang dah masuk dalam rumah dah, kita datang lewat, maka hendaklah kita beri salam kepada semua orang. Kita beri salam kepada semua orang yang hadir ataupun yang ada dalam majlis tersebut. Dan juga apabila kita masuk ke dalam rumah, disunatkan bagi kita untuk bermusafahah. Musafahah ni bersalaman. Bersalaman bersama dengan orang-orang yang berada dalam majlis tersebut. Ini cerita ni maknanya sebelum zaman corona lah. Zaman sekarang ni mungkin ada orang yang tak selesa untuk bersalaman dengan orang. Maka kita hormati dia punya pendapat ataupun kita hormati dia punya keputusan. Tetapi kalau orang tu setuju untuk bersalaman dengan kita, maka hendaklah kita bersalaman dengan mereka, kerana kata Nabi SAW, selagi mana tangan kita bersalaman dengan saudara kita, maka dosa-dosa juga akan gugur. Dosa-dosa juga akan gugur. Dalam hadis Nabi SAW, jika berjumpa dua orang izal taqal muslimani, jika berjumpa dua orang muslim, fatasafaha, maka mereka bersalaman, berjabat tangan, maka akan diberi kepada mereka 100 rahmat. 100 rahmat. Tetapi 99 rahmat akan diberi kepada mereka yang banyak senyum, yang manis wajahnya. Yang paling manis wajahnya, yang paling banyak senyum, yang itu akan dapat 99 rahmat. Yang seorang lagi yang tak senyum, yang kurang manis wajahnya, itu akan dapat 1 rahmat sahaja. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, idza taqal muslimani fatasafaha kusimat bainahuma 100 rahmah. 99 minha li aktsarahuma bishran. Kata Nabi SAW, jika bertemu dua orang muslim dan mereka bersalaman, berjabat tangan, maka akan diberikan kepada mereka 100 rahmat. 99 rahmat akan diberikan kepada mereka, kepada salah seorang daripada mereka yang paling banyak senyum dan yang paling manis wajahnya apabila dia bertemu dengan saudaranya. Maka disunatkan kita bila kita masuk ke dalam rumah untuk kita bermusafahah, bersalaman dengan ahli ataupun tuan rumah dan juga orang yang berada dalam rumah. Taib. Begitu juga hendaklah kita mulakan bersalaman dengan orang yang paling tua sekali. Kata di sini, kata musannif, idza aradta al-musafahah liman fihi fabda' bil afdal awil a'lam awil atqa awil akbar. Bila kita masuk dalam rumah, jangan kita terus bersalaman dengan orang yang depan pintu tu. La, kita tengok dulu siapa yang di kalangan jamaah tersebut, siapa yang di kalangan kumpulan tersebut, siapa di kalangan mereka yang paling yang paling besar usianya, yang paling tua usianya, ataupun yang paling bertakwa, yang paling soleh, ataupun yang paling alim. Kita pilih orang-orang yang macam ni dulu, yang ada kelebihan, untuk kita mulakan bersalaman dengan mereka. Dan kita mulakan dengan orang yang berada di depan pintu. Tapi kita pilih antara orang di antara mereka yang paling bagus, yang paling afdal, untuk kita mulakan bersalaman dengannya. Itu adab dalam Islam. Adab dalam Islam. Contohnya kita masuk tu ada guru kita dalam majlis tersebut, maka kita mulakan bersalaman dengan guru kita. Ataupun kita masuk dalam majlis tersebut ada ibu bapa kita, ada ayah kita, maka kita mulakan bersalaman dengan ayah kita dahulu, barulah kita terus kepada orang-orang yang lain. Baik. Wala tabda bi awwal man tarahu fi awwal. Baik. Apa lagi? Kata kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, 3 perkara yang mana kalau kamu buat 3 perkara ini, kamu akan mendapatkan apa kita panggil, dapat menjatuhkan hati sahabat kita. Kalau kita ada seorang sahabat kita ni kurang suka dengan kita ataupun kurang selesa dengan kita, tapi kalau kita nak buat dia suka kepada kita, kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, 3 perkara kita buat. Yang pertama, hendaklah kita memulakan untuk memberi salam kepada dia. Setiap kali kita berjumpa, kita yang bagi salam dahulu. Ini 3 perkara apa? 3 perkara yang boleh membuatkan saudara kita boleh suka kepada kita. Dia akan suka kepada kita, dia akan suka untuk keluar dengan kita, suka untuk duduk dengan kita. 3 perkara. Yang pertama, hendaklah kita sentiasa memulakan salam kepadanya. Yang kedua, hendaklah kita sentiasa bila dia datang kepada kita, kita bagi ruang untuk dia duduk. Contohnya, ruang dah penuh, dia datang, maka kita enjakkan sedikit supaya kita cari tempat untuk dia duduk. Kita bagi ruang untuk dia duduk. Yang ketiga, hendaklah kita memanggilnya dengan nama yang paling dia suka. Itu 3 perkara, kata Sayyidina Umar, kalau kita buat kepada saudara kita itu akan senang untuk jatuh hati kepada kita, untuk senang suka kepada kita. Alhamdulillah. Maka itu adab yang ke-14 tadi kan. Adab yang ke-14 tadi, jika kita masuk ke dalam rumah, hendaklah kita mulakan dengan salam kepada semua yang hadir dalam majlis tersebut, dan juga kita bermusafahah, kita bersalaman, berjabat tangan
Dan kita mulakan berjabat tangan dengan orang yang paling afdal di kalangan mereka, orang yang paling tua ataupun orang yang paling alim ataupun orang yang paling bertakwa di kalangan mereka. Barulah kita teruskan kita punya berjabat tangan dengan orang-orang yang lain. Alhamdulillah. Kata Nabi SAW, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana. Bukanlah dari kalangan kami mereka yang tak menghormati orang-orang tua ini. Kata Nabi SAW, orang yang tak menghormati orang-orang tua ni bukan di kalangan kami. Dan orang yang tak merahmati orang-orang yang kecil, budak-budak kecil, dia tak merahmati kepada orang-orang kecil, maka itu juga bukan di kalangan kami. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana. Maka itu antara tanda-tanda terkeluar daripada kalangan orang yang beriman dan terkeluar daripada golongan-golongan umat Nabi SAW apabila kita ini tidak menghormati orang-orang yang tua dan tidak mengasihi kepada orang-orang yang muda. Maka itulah sekadar perkongsian kita pada malam ini. InsyaAllah kita harapkan semoga kita dapat mengamalkan segala adab yang kita belajar. Kalau di dalam kitab ini banyak adab dimulakan dengan adab ziarah. Maka kita dah sebut beberapa adab ziarah. Alhamdulillah. Maka lepas dah habis PKP ni mungkin kita boleh mulakan ziarah secara secara kecil-kecilan, jangan terlalu ramai, dan kita amalkan segala adab yang kita belajar insya-Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu taala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.